A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi untuk membincangkan cadangan jawapan untuk soalan bagi tajuk Khauf dan Roja, bidang akhlak Islamiah, bahagian penilaian. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, surat 198. Secara keseluruhannya ada 6 soalan, melibatkan yang pertama maksud khauf dan roja, dalil nakli, contoh khauf dan roja yang diamalkan oleh Rasulullah, konsep keseimbangan antara khauf dan roja, kemudian terakhir soalan kebat pertama dan soalan kebat yang kedua. Sama-sama tonton video ini sehingga ke akhirnya untuk kita mengulang kaji, untuk kita sama-sama memahami soalan dan cadangan jawapan untuk tajuk khauf dan roja. Untuk soalan yang pertama, nyatakan maksud khauf dan roja. Khauf dan roja ialah takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama takut, kemudian yang kedua dengan menjauhi segala larangannya. Ada yang takut pada Allah tetapi larangannya dibuat. Ya, maka tidak ada khauf dan roja di situ. Okey, selesai soalan pertama. Soalan kedua, nyatakan dalil nakli khauf dan roja. Dalil nakli daripada Al-Quran dan hadis. Jadi di bawah ni daripada Al-Quran, Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu memang orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 143. Fala takhafuhum, ada perkataan khauf di sini. Maaf di bawah ni surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran ayat 175. Okey, selesai yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga, jelaskan contoh khauf dan roja yang diamalkan oleh Rasulullah. Di sini ada satu contoh berkaitan dengan sifat khauf dan roja yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan penuh khusyuk kerana pada waktu itu baginda menangis kerana berasa takut pada Allah SWT menurunkan azab pada sujud yang terakhir dalam solat sunat gerhana matahari ini. Okey, selesai soalan yang ketiga. Seterusnya yang keempat, terangkan peladisi dan huraian konsep keseimbangan antara khauf dan roja. Pertama, rasa takut kepada Allah SWT. Isi, rasa takut hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Jika kita takut pada Allah SWT, maka mestilah ada tindakan, contohnya solat, untuk menunaikan kewajipan solat 5 waktu kepada Allah SWT. Yang kedua, seorang yang mengharapkan keridaan Allah SWT. Isi, ini tadi huraian, hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Untuk huraian. Selesai soalan 4. Soalan yang kelima, soalan kebat, perlu ada isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Diberikan satu stimulus bergambar seorang pelajar yang sedang duduk dan memikirkan dosaku terlalu banyak. Adakah Allah SWT akan mengampuni aku? Bincangkan tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar ini. Apa tindakannya? Cadangan jawapan, remaja itu perlu bertaubat kepada Allah SWT. Si, supaya jiwanya menjadi tenang. Huraian. Kesannya, dosa-dosanya yang lalu terhadap Allah SWT akan diampunkannya. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah kesimpulan,
sentiasa muhasabah diri terhadap dosa yang dilakukan agar berada di landasan hidup yang betul. Kesimpulan. Isi huraian lengkap kesimpulan. Selesai soalan kebat yang pertama. Seterusnya soalan kebat yang kedua. Untuk tajuk khauf dan rojak, bagaimanakah sifat khauf dan rojak melahirkan Muslim yang sejati? Huraikan. Isi huraian lengkap kesimpulan. Sifat khauf dan rojak melahirkan individu yang taat kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rasa takut kepadanya dalam diri. Huraian. Kesannya mereka tidak berani untuk melakukan maksiat dan dosa. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, agar menjadi Muslim yang sejati. Kesimpulan. Alhamdulillah, selesai untuk soalan ke-6. Soalan terakhir untuk tajuk ini. Jadi sekadar itu saja pelajar sekalian, sidang penonton berkaitan dengan perbincangan cadangan jawapan untuk tajuk khauf dan rojak. Sama-sama kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita perlukan kepada tindakan untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar takut kepadanya. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya khususnya dalam SPM nanti. Terima kasih. Subscribe Yunar Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.